إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الله الصالحين ولجميع وأولياء الله الصالحين ولعلماء العاملين ولمشايخنا ولوالدينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, sebelum tu nak tanya suara clear tak? Suara jelas? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarraf wa karrama wa baraka wa azam wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasa'u ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma waj'alna min 'ibadikas salihin. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberi peluang dan keizinan kepada kita untuk sama-sama kita meneruskan majlis pembacaan kitab Al-Azkar min kalami Sayyidil Abrar al-musamma Hilyat al-Abrar wa Syi'ar al-Akhyar fi talkhis ad-da'awat wal azkar al-mustahabbah fil lail wan nahar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Sharaf Al-Nawawi Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulum masyayikhina wa masyayikhihi wa masyayikhina fid darain amin. Alhamdulillah. Sebelum tu saya memohon maaf kerana tidak dapat mengadakan majlis pembacaan kitab Al-Azkar ni pada minggu lepas kerana balik kampung lah. Yang salah di kampung, line internet kurang bekerjasama untuk kita meneruskan bacaan. Internet kurang kuat. Baik, InsyaAllah kita akan gantikan majlis yang lepas kepada hari yang InsyaAllah akan dimaklumkan nanti InsyaAllah. Baik, InsyaAllah kita teruskan bacaan kitab ini. Dan kita masih lagi pada kitab Tilawatul Quran, kitab Tilawatul Quran, dan kita telah baca sebahagiannya, dan hari ini kita akan sambung sedikit lagi insya-Allah berkenaan dengan faslun fil istiyaq li qira'atil Quran wa kaifiyatihi, berkenaan dengan bersiwak untuk membaca Al-Quran dan kaifiyat dia, cara-cara untuk bersudi, atau yakni membersihkan gigi atau membersihkan mulut. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Wa yanbaghi annahu idza arada al-qira'ah an yunazzifa famahu bis-siwak wa ghairihi. Dan sewajarnya lah bagi seseorang tu apabila dia nak membaca Al-Quran, ay yunazzifa famahu bis-siwak wa ghairihi, iaitu membersihkan mulutnya dengan siwak, wa ghairihi. Siwak ni iaitu satu perbuatan membersihkan mulut menggunakan
sejenis alat, wa ghairihi dan sebagainya. Wal ikhtiyar fi siwak an yakuna bi'udil araq, dan yang terpilih dalam bersiwak ni iaitu menggunakan dengan ud araq, iaitu kayu daripada pokok arak, seperti yang kita biasa guna itulah, yang selalu orang beli di Mekah, itu kayu arak tu, itu dia makan kayu arak, ud al-arak. Itu yang kata Imam Nawawi, itu yang afdal dalam apabila kita bersudi menggunakan kayu arak sebagai ittiba', mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda menggunakan kayu arak, dan kata Imam Nawawi lagi, yang terbaiknya, yang afdalnya selepas kayu arak digunakan an-nakh, iaitu pelepah tamar. Pelepah tamar yang dipotong kecil-kecil, kemudian digunakan sebagai alat untuk bersiwak. Dan kemudian selepas kayu pelepah tamar tersebut, kata Imam Nawawi lagi, bukan kata Imam Nawawi, itu kata syarih kepada kitab ini, itu kata Imam Ibn Allan. Beliau mengatakan selepas kayu arak, kayu pelepah tamar, yang afdal yang digunakan untuk bersiwak. Kemudian selepas pelepah tamar, kayu daripada pokok zaitun, min syajaratin mubarakah, itu pokok yang berkat, yang mubarakah. Kata syarih. Baik, itu seperti yang biasa kita guna, iaitu kayu arak. Wa yajuzu bi ghairihi min al-aidan wa bis-su'di wal usnan, dan harus juga digunakan selain daripada kayu arak ni, iaitu aidan. Apa itu aidan? Iaitu bis-su'di wal usnan, iaitu sejenis tumbuhan. As-su'di sejenis tumbuhan. Nak cerita pun tak tahu, sebab tumbuhan ni banyak di negara Arab. Kalau nak tahu lebih lanjut boleh search di Google, tengok as-su'di ni apa. Ada sejenis pokok ataupun sejenis tumbuhan. Wal usnan, begitu juga usnan, sejenis tumbuhan digunakan, yang harus, yang boleh digunakan untuk membersihkan mulut, membersihkan gigi. Baik, wal khirqati al-khashinah, dan harus juga digunakan al-khirqah. Al-khirqah ni adalah percakain yang kasar, yang digunakan untuk menggosok gigi. Itu kalau tak ada kayu arak, as-su'di dan usnan tersebut, dengan tujuan untuk membersihkan kotoran yang berada di dalam mulut. Wa ghairi zalika mimma yunazzif, dan selain daripadanya yang sesuai digunakan untuk membersihkan mulut. Alhamdulillah pada zaman sekarang kita dah ada berus gigi dan seumpamanya, yang selalu digunakan oleh kita. Tapi yang kalau kita nak mendapat pahala sunnah, seeloknya menggunakan kayu arak, seperti yang kita biasa guna tu. Wa fi husulihi bil isba' al-khashinah salasatu awjuhin li ashab Syafi'i, dan kata Imam Nawawi lagi, dalam mendapat pahala mengikut sunnah, dengan menggunakan jari al-khashinah yang agak kasar. Salasatu awjuhin li ashab Syafi'i, ada tiga pendapat yang mengatakan berkenaan dapat tak pahala sunnah menggunakan jari dalam bersudi ini. Asyharuha indahum la yahsul, pendapat yang masyhur di kalangan para ulama mengatakan tak dapat pahala sunnah. Wasani yahsul, pendapat yang kedua mengatakan dapat.
Ada insya-Allah Allah Taala akan bagi pahala sunnah. Wasalis yahsulu illa majid ghairaha, dan pendapat yang ketiga mengatakan dapat pahala sunnah sekiranya tidak ada alat-alat yang lain seperti yang kita sebut tadi, iaitu kayu arak, kayu pelepas tamar yang dipotong kecil, dan juga kayu daripada pokok zaitun ataupun perca kain yang kasar. Kalau tak nak semua tu, kita guna jari. InsyaAllah pada waktu tersebut InsyaAllah akan dapat pahala sunnah. Wala yahsul in wajad, dan tidak akan mendapat pahala sunnah tersebut sekiranya ada alat-alat tersebut. Maka yang seeloknya kita menggunakan alat-alat yang sesuai untuk membersihkan mulut dan gigi. Wa yastaku 'ardan mubtadi'an bil janibil ayman min famihi. Ini kaifiat untuk bersugi. Wastaku ardan, iaitu bersugi dengan cara melintang, bukan dengan cara dari atas ke bawah, tapi dari secara melintang. Ardan mubtadi'an bil janibil ayman min famihi, dimulakan dengan dari sebelah kanan mulut. Wa yanwi bihil ityan bisunnah, dan pada waktu tersebut dia berniat mengikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula dengan kanan, kemudian ke tengah, kemudian baru ke kiri. Qala ba'du ashabina yaqulu 'inda siwak Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Kata sebahagian para ulama, apabila seorang tersebut dia bersugi, dia memulakan dengan bacaan Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Dia berdoa, ya Allah berkatilah aku dengannya, iaitu dengan bersugi ini, ya arhamar rahimin. Itu doa ketika mana bersugi, Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Wa yastaku fi zahiril asnan wa batiniha, dan bersugi tersebut fi zahiril asnan, pada zahir asnan, iaitu di yang kelihatan, iaitu yang di luar gigi tersebut, yang kita nampak gigi yang di bahagian luar, itu zahir al-asnan. Wa batiniha, dan juga bersugi di bahagian dalam mulut, iaitu bahagian sebelah dalam gigi lah, iaitu di luar dan dalam, di depan dan belakang bahagian gigi tersebut. Wa yumirru siwak ala atrafi asnanihi wa karasihi adrasihi wa saqfi halqihi imraran latifan, dan melalukan alat sugi tersebut ala atrafi asnanihi, iaitu di hujung gigi, wa karasihi adrasihi, dan juga bahagian gusi, wa saqfi halqihi imraran latifan, dan juga melalukan, menggosok bahagian langit mulut, imraran latifan, dengan gosokkan yang lembut, yang tidak kasar, iaitu dengan supaya tidak melukakan langitnya ataupun gusinya. Itu menggosok secara latif, secara lembut. Wa yastaku bi'udin mutawassitin, dan bersugi dengan ud, kayu yang sederhana, yang tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. La syadidil yubusati wala syadidil lin, dan tidak terlalu kayu arak tersebut tidak terlalu kering, dan juga wala syadidil lin, dan juga tidak terlalu lembut. Sebab apa? Sebab kayu arak yang terlalu keras, yang terlalu kering, dia akan dia kasar, dia akan boleh melukakan gusi dan juga langit. Seeloknya dilembutkan dahulu dengan air pada kayu tersebut. Fa idistadda yubsuhu layyanahu bil ma', dan sekiranya dia terlalu kering, layyanahu bil ma', maka
dilembutkannya dengan air. Amma idza kana famuhu najisan bidamin aw ghairihi. Adapun sekiranya mulutnya terdapat najis dengan sama ada dalam mulutnya itu ada darah ataupun seumpamanya ada nanah dan sebagainya, fa innahu yukrahu lahu qira'atul Qur'an qabla ghaslihi, maka hukum dia makruh. Makruh selagi mana dia tidak makruh untuk dia membaca Al-Quran selagi mana dia tidak membersihkan mulutnya qabla ghaslihi. Wa hal yahrum, adakah perbuatan adakah membaca Al-Quran dalam keadaan mulut bernajis haram? Fihi wajhan, pada masalah ni ada dua pendapat. Asahhuhuma la yahrum, pendapat yang paling sahih mengatakan tak haram, akan tetapi dia hukum dia makruh. Makruh ni la yahrum, maka tidak haram. Wa sabaqatil mas'alah awal al-kitab, dan telah disebutkan, kata Imam Nawawi, masalah tersebut telah disebutkan pada permulaan kitab ni yang kita telah baca sebelum ni, untuk boleh rujuk pada permulaan kitab, pada awal kitab. Tapi seeloknya kita nak baca Al-Quran ni perlulah dengan keadaan mulut yang bersih, sebab kita Al-Quran ni adalah kalamullah, ianya seolah-olah kita sedang bermunajat, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadzal fasli baqaya taqaddama dhikruha fil fusul allati qaddamtuha fi awal kitab. Pada masalah ni ada kata Imam Nawawi, saya telah sebut di dalam pada permulaan, pada awal kitab, pada awal kitab, boleh rujuk, boleh murajaah balik apa yang kita telah baca pada majlis yang lepas. Baik. Faslun fi tadabburil Quran wa istihbabil buka wat tabaki fi qiraatihi. Berkenaan dengan faslun berkenaan dengan tadabbur, itu menghayati makna tersurat dan juga tersirat yang terdapat pada kalamullah tersebut. Wastihbabul buka, dan sunat ataupun harus ataupun galakkan untuk menangis. Wattabaki fi qiraati, iaitu menangis dan juga tabaki. Tabaki ni buat nangis, buat teriak fi qiraatihi, pada membaca Al-Quran. Qala yanbaghi lil qari' an yakuna sya'nuhu al-khushu' wat tadabbur wal khudu'. Sewajarnya lah bagi seseorang yang membaca al-qari', yang membaca Al-Quran tersebut, an yakuna sya'nuhu al-khushu', dia dalam keadaan khusyuk, wat tadabbur, iaitu membaca dengan sepenuh penghayatan, memahami makna yang tersurat dan juga tersirat. Maka tak dapat tidak seseorang tersebut dia perlu belajar bahasa Arab supaya dia dapat bertadabbur dengan lebih mendalam. Wal khudu', khudu' ni merendah diri semasa membaca Al-Quran. Fahadha huwal maqsud al-matlub, ini adalah maksud, tujuan yang dituntut. Dia kena ada, seorang yang baca Al-Quran tu dia kena ada perasaan khusyuk, tadabbur dan juga merendah diri. Wa bihi tansyarihus sudur wa tastanirul qulub, dan dengan memiliki sifat tersebut, khusyuk, tadabbur dan juga khudu' tersebut, akan menerangkan dada dia atau menerangkan hati dia. Wa tastanirul qulub. Wa dalailuhu akthar min an tuhsar wa ashharu min an tuzkar, dan dalil-dalil berkenaan dengan tersebut, iaitu sifat khusyuk, tadabbur dan khudu' tersebut ada banyak. Wa ashharu min an tuzkar, kata Imam Nawawi, banyak dalil-dalil berkenaan dengan perkara tersebut. Tapi Imam Nawawi tak datangkan, cukup sekadar
dan itu tersebut sudah masyhur di kalangan orang, di kalangan masyarakat. Waqad bata jama'atun min as-salaf yatlu al-wahid minhum ayatan wahidan lailatan kamilatan aw mu'zama lailatin yatadabbaruha. Dan terdapat sebilangan daripada para ulama salaf, mereka apabila membaca satu ayat saja, yatlu al-wahid minhum ayatan wahidatan lailatan kamilatan, semalaman mereka mentadabbur satu ayat Al-Quran sahaja, atau mu'zama lailatin yatadabbaruha, bahkan sepanjang malam mereka kebanyakan mereka mentadabbur satu ayat sahaja. Itu mereka membaca di dalam solat. Wa sa'iqa jama'atun minhum 'inda al-qira'ah, dan terdapat sebahagian apabila mereka tadabbur ayat tersebut, sa'iqa, mereka jatuh pingsan ketika mana membaca, disebabkan terlalu menghayati bacaan, menghayati makna ayat tersebut. Wa mata jama'atun minhum, dan ada juga yang mati ketika membaca ataupun ketika mentadabbur satu ayat saja. Subhanallah. Itu akhlak para salafus salih. Bahkan ada sebilangan daripada para sahabat, mereka tadabbur satu ayat berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, mereka mentadabbur ayat Al-Quran. Sebab para sahabat ni dia ada dua, ataupun para ulama salaf mereka ada dua khataman, satu khataman tadabbur, satu khataman qiraah, iaitu bacaan, mereka mengkhatamkan qiraah, bacaan, dan satu lagi khataman yang berbentuk tadabbur, mereka mentadabbur sesuatu ayat tersebut yang agak lama. Wa yustahabbu al-buka' wa at-tabaki liman la yaqdiru 'ala al-buka', dan disunatkan ataupun digalakkan untuk menangis, buat-buat nangis, wa at-tabaki liman la yaqdiru 'ala al-buka', bagi mereka yang tidak mampu untuk menangis. Fa innal buka' 'inda al-qira'ah sifatul 'arifin, sebab apa? Sebab menangis ketika membaca Al-Quran adalah sifatul 'arifin, iaitu para orang yang arif, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa syi'aru ibadillahi salihin, dan ianya merupakan syiar bagi ibadillahi salihin, hamba-hamba Allah yang soleh. Sebab untuk mendatangkan perasaan menangis tersebut, tak dapat tidak, dia perlu, seorang tersebut dia perlu tadabbur, menghayati makna ayat Al-Quran tersebut. Qala Allah Ta'ala wa yakhruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Itu pujian Allah kepada mereka yang menangis ketika mana membaca dan mentadabbur ayat Al-Quran. Wa qad zakartu atharan katsiratan waradat fi dhalika fi tibyan fi adabi hamalatil Quran. Dan kata Imam Nawawi, aku telah sebutkan asar katsirah berkenaan menangis tersebut, waradat fi dhalik, iaitu cerita-cerita, berita-berita di kalangan para ulama salafus salih berkenaan mereka yang menangis ketika membaca Al-Quran. Waradat fi dhalika tibyan fi adabi hamalatil Quran. Nak baca lebih lanjut boleh rujuk kitab Imam Nawawi, At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Di situ Imam Nawawi telah sebut asar, cerita-cerita, berita-berita berkenaan dengan akhlak para salafus salih ketika mana membaca Al-Quran. Qala Sayyidul Jalil sahibul karamat wal ma'arif wal mawahib wal lataif Ibrahim Al-Khawwas radhiyallahu ta'ala anhu, dawa'ul qalbi khamsatu asya'. Kata Al-Imam Ibrahim Al-Khawwas radhiyallahu ta'ala anhu, dawa'ul qalbi khamsatu asya', ubat bagi hati, ubat bagi menenangkan hati ada 5. Qira'atul Quran bitadabbur. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan menghayati makna ayat Al-Quran.
Wa khala'ul batni, dan membaca dalam keadaan ataupun khala'ul batni, iaitu maksudnya perut kosong, iaitu dia tidak makan banyak. Maksudnya tidak makan banyak, iaitu perut sentiasa kosong, tidak terlalu kenyang. Itu maksud dia. Wa qiyamul lail, iaitu qiyamul lail, iaitu solat di waktu malam. Wa tadarru' inda sahar, iaitu bermunajat kepada Allah Ta'ala ketika mana? Di waktu as-sahar, di waktu subuh, iaitu sebelum subuh. Wa mujalasatus salihin, iaitu sentiasa berada, duduk bersama dengan para salihin. Itu lima ubat yang boleh mengubati hati seseorang, yang boleh menenangkan hati. Kata Imam Ibrahim Al-Khawas, itu membaca Al-Quran dengan tadabbur, itu kemudian khala'ul batni, iaitu perut sentiasa kosong, maksudnya tidak makan terlalu banyak, tidak terlalu kenyang. Sebab apa? Sebab apabila makan terlalu banyak ni, dia akan ada perasaan malas untuk melakukan ibadat. Kemudian waqiyamul lail, iaitu bangun di waktu malam, sama ada untuk solat, membaca Al-Quran dan sebagainya. Wa tadarru' inda sahar, iaitu bermunajat kepada Allah ketika mana? Di waktu sahur. Wa mujalasatus salihin, dan juga duduk bersama dengan para salihin. Baik, sikit lagi. Faslun fi afdaliyati qira'atul Quran fil mushaf 'ala al-qira'ah min al-hifzi. Perbahasan berkenaan dengan yang mana lebih afdal, membaca Al-Quran dengan melihat mushaf ataupun membaca dengan secara hafazan. Qira'atul Quran fil mushaf afdal min al-qira'ah min hifzihi. Kata Imam Nawawi, membaca Al-Quran dengan melihat mushaf afdal, itu lebih afdal daripada membaca secara hafazan. Hakadha qalahu ashabuna. Demikianlah pendapat sebahagian para ulama. Wa huwa masyhurun 'an salaf radhiyallahu anhum, dan itu adalah pendapat yang masyhur di kalangan para ulama salaf radhiyallahu ta'ala anhum. Sebab apa? Sebab melihat Al-Quran ni juga adalah ibadat. Bahkan melihat saja sudah dikira sudah mendapat pahala, apatah lagi dengan membaca. Di situ ada gabungan melihat dan membaca. Tapi kalau membaca secara hafazan, dia tidak ada melihat mushaf, tidak ada melihat ayat Al-Quran tersebut. Wa hadza laysa 'ala itlaqihi, dan ini bukanlah secara mutlak. Bal in kana al-qari' min hifdhihi yahsulu lahu min at-tadabbur wal fikri wa jam'i al-qalbi wal basar akthar mimma yahsulu lahu min al-mushaf. Bahkan seseorang yang hafaz Al-Quran, apabila dia baca Al-Quran secara hafazan, dia akan mendapat pahala, iaitu dia lebih afdal. Yahsulu lahu min at-tadabbur, apabila dia membaca secara dengan tadabbur, wal fikri wa jam'il qalbi wal basar akthar mimma yahsulu min al-mushaf. Iaitu dia menghimpunkan bacaan secara melihat secara hati, wal basar akthar mimma yahsulu lahu min al-mushaf. Fal qira'atu min al-hifzi afdal, maka pada waktu tersebut, iaitu orang yang menghafaz, dia membaca secara hafazan, bukan baca secara kosong, dia membaca secara tadabbur, maka di situ dia mendapat fal qira'atu min al-hifzi afdal, maka di situ lebih afdal. Wa in istawaya fa min al-mushaf afdal, dan sekiranya keadaan tersebut sama, orang yang baca Quran dengan melihat mushaf dengan tadabbur, dan orang yang menghafaz membaca Al-Quran secara tadabbur, sekiranya sama tersebut, fa min al-mushaf afdal, maka orang yang melihat mushaf itu lebih
lebih afdal, sebab dia ada kelebihan di situ, dia dengan dia melihat melihat mushaf. Wa hadza muradus salaf, maka itu adalah itulah maksud para salafus salih. Itu jelas, iaitu membaca Al-Quran secara dengan melihat mushaf itu lebih afdal, dan membaca secara tadabbur itu lebih afdal daripada orang yang menghafaz Al-Quran secara tadabbur. Faslun fi raf'i as-sawt bil qira'ati wal israr biha, itu berkenaan dengan meninggikan suara, menyaringkan suara ketika membaca Al-Quran, dan juga memperlahankan suara ketika membaca Al-Quran. Ja'at asarun bi fadilati raf'i as-sawt bil qira'ah, terdapat banyak asar. Asar ni adalah riwayat hadis yang tidak bersambung dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di kalangan riwayat yang setakat daripada para sahabat saja dan tabi'in. Ada banyak asar berkenaan dengan kelebihan meninggikan ataupun menyaringkan suara ketika membaca Al-Quran. Wa asarun bi fadilatil israr, dan ada juga asar berkenaan dengan kelebihan membaca Al-Quran secara perlahan. Qala al-ulama wal jam'u bainahuma, kata para ulama, menghimpunkan kedua-duanya, iaitu membaca secara perlahan dan juga secara nyaring. Anal israr ab'ad min ar-riya, membaca Al-Quran secara perlahan menjauhkan diri seseorang tersebut daripada perasaan riak. Sebab kemungkinan orang tersebut dia suara sedap, tapi dia nak jaga riak tersebut, dia baca secara perlahan. Itu lebih ab'ad min ar-riya, wa huwa afdal fi haqqi man yakhafu dhalik. Itu adalah keadaan yang paling afdal bagi orang yang ditakut ada perasaan riak. Dia membaca secara perlahan. Fa in lam yakhaf ar-riya, sekiranya dia tak kisah pun, dia tak ada perasaan riak langsung pun, fal jahru afdal, maka membaca secara nyaring adalah lebih afdal. Bisyarti alla yu'ziya ghairahu, dengan syarat dia tidak membaca dan sehingga menyakiti orang yang mendengarnya. Contoh, dia baca di waktu malam dengan kuat, itu bahkan itu adalah haram, sebab mengganggu orang yang sedang tidur. Min musallin aw na'imin aw ghairihima, dengan syarat dia tidak membaca secara kuat sehingga mengganggu orang yang sedang solat ataupun sedang tidur dan selain dan seumpamanya. Wa dalilu fadilatul jahri, dalil berkenaan dengan kelebihan membaca secara jahar, secara nyaring, anna al-amala fihi akthar wa li'annahu yata'adda naf'uhu ila ghairihi. Membaca secara nyaring itu antara perbuatan yang selalu yang banyak dilakukan oleh para ulama. Wa li'annahu yata'adda naf'uhu ila ghairihi, sebab apa? Sebab dia memberi manfaat kepada orang lain. Orang yang mendengar bacaan Al-Quran, dia dapat menghayati juga sekiranya dia memahami ayat Al-Quran tersebut. Wa li'annahu yuqizu qalbal qari', kerana dia membaca Al-Quran secara nyaring ini, dia boleh membangkitkan, yuqizu qalbal qari', membangkitkan hati orang yang membacanya. Wa yajma'u hammahu ila al-fikri, dan dia boleh membangkitkan semangat dia untuk berfikir ataupun mentadabbur Al-Quran tersebut. Wa yasrifu sam'ahu ilaihi, dan dia boleh menghalang daripada pendengaran daripada luar yang lain. Wa li'annahu yatrudun naum, dan antara fadilat membaca Al-Quran secara nyaring tersebut, dia boleh menghilangkan perasaan mengantuk. Wa yazidu fil nasyat, dan menambahkan kepada an-nasyat, ini cergas, kecergasan. Wa yuqizu ghairahu min na'im wa ghafilin wa yunashituhu, dan dia boleh membangkitkan ghairahu min na'im wa ghafilin wa yunashituhu, orang yang sedang tidur. Itu bukan di waktu tidur lah, sebab
Kebiasaan kita tidur di waktu malam. Kebiasaan kita waktu malam. Maka pada membaca Al-Quran pada waktu orang yang sedang tidur pada waktu malam tersebut adalah haram. Tapi sebaliknya pada waktu selainnya itu tidak mengapa. Wa ghafilin, dan bagi juga orang yang sedang dalam keadaan ghaflah, sedang lalai, dia boleh menyadarkan daripada kelalaian tersebut. Wa yunashituhu famata hadarahu syai'un min hadhihi niyat, dan sekiranya seseorang tersebut dia membaca nyaring dengan niat tersebut, niat untuk untuk tadabbur, untuk memberi manfaat kepada orang lain yang mendengarnya, fal jahru afdal, maka membaca secara nyaring tersebut adalah lebih afdal, sebab dia memberi manfaat kepada diri orang yang baca tersebut dan juga kepada orang lain. Tapi dia kalau dia membaca secara perlahan, manfaat dia tersebut hanya untuk diri dia sendiri, bukan orang yang tidak mendengar, maka tidak ada manfaat bagi orang tersebut. Okay. Faslun fi bayan ma yustahabbu fil qira'ah wa ma yahrum, kerana dengan apa yang disunatkan dan apa yang diharamkan ketika membaca Al-Quran. Wa yustahabbu tahsinus saut bil qira'ah, dan disunatkan untuk memperelokkan bacaan ketika mana membaca Al-Quran. Wa tazyinuha ma lam yakhruj an haddil qira'ah bitamtid, dan disunatkan untuk tazyin, untuk melunakkan bacaan tersebut, ma lam yakhruj an haddil qira'ah bitamtid, selagi mana tidak keluar daripada batasan had Al-Quran, membaca Al-Quran, iaitu dia sehingga dia tidak membaca secara lanjut. Fa in afdha hatta zada harfan, jika dia baca secara lanjut tersebut sehingga menambahkan huruf, yang satu huruf, atau akhfa harfan, ataupun baca secara lanjut tersebut dia boleh menghilangkan, menyembunyikan huruf, mengurangkan huruf, fa huwa haram, maka di situ adalah haram. Itu baca secara biasa saja, tanpa secara melanjut. Wa amma al-qira'atu bil alhan fa hiya 'ala ma dzakarnahu, adapun membaca secara berlagu, fa hiya 'ala ma dzakarnahu, seperti mana yang dah disebutkan tadi. In afrata fa haram, sekiranya dia melampau-lampau, baca lagu melampau-lampau, sehingga boleh mengurangkan ataupun menambah huruf, maka itu haram. Wa illa fala, sekiranya tidak mengurangkan dan juga tidak menambahkan huruf, maka di situ tidak ada masalah. Wal ahadits bima dzakarnahu min tahsin as-saut katsiratun masyhuratun fi sahih wa ghairihi, hadis-hadis berkenaan dengan memperelokkan bacaan Al-Quran, katsiratun masyhuratun, banyak, dan juga masyhur, fi sahih wa ghairihi, dan di dalam hadis-hadis yang sahih dan selainnya. Wa qad zakartu fi adabil qura' qit'atan minha, dan aku telah sebutkan berkenaan dalil-dalil tersebut di dalam adabil qura', adab-adab orang yang membaca Al-Quran, itu di dalam kitab yang mana, iaitu kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Boleh cari dan boleh baca. Qit'atan minha, Nawawi tersebut sebahagian daripada adab-adab Al-Qura' tersebut. Baik, masa kita pun dah cukup, insya-Allah cukup sekadar tu. Insya-Allah kita akan sambung baki daripada kitab Tilawatul Quran. Insya-Allah esok kita akan tamatkan berkenaan dengan kitab Tilawatul Quran, insya-Allah. Baik. InsyaAllah. Okey, tak ada apa. Saya ada di Kuala Kangsar. Saudi. Baik, insyaAllah kalau tak ada apa, insyaAllah kita setakat ini kita akhiri dengan selawat kepada Nabi SAW dan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Allahumma salli afdhala salatin ala أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى
آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Apa yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang tu datang daripada kelemahan dan kekurangan diri saya. Kalau ada salah silap, mohon sama-sama kita betulkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa jazakumullahu khairal jazaa. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.